bunyi motor ni sebab motor ni tak ada bunyi. Kalau nak tahu motor ni enjin dia on, kita tengok tayar belakang ni. Bila saya pulas je, dia bergerak. Nampak saya nak kena tukar hobi lah. Saya nak kena bawa Syafiqah belakang ni pergi PD lah sekurang-kurangnya. 90 km je daripada Kuala Lumpur kan. Apapun ini adalah satu motosikal inovasi Unimap. Di sebelah saya ni adalah motosikal enjin biasa. Yang ini motosikal enjin elektrik. Saya nak terangkan secara terperinci, saya bukanlah engineer otomotif. Tetapi Syafiqah ada bersama dengan orang-orang yang tepat. Sementara saya menunggu Syafiqah untuk habis, nak pergi ke PD. Syafiqah silakan. Wow, bertambah segak Ridwan di atas motor itu tadi. Bukan main lagi. Tapi hati-hati Ridwan, jangan sampai terkena saya. Situ saja. Apa pun seperti mana Ridwan katakan tadi, kita akan bercerita mengenai inovasi daripada Unimap itu. Tapi sebelum itu, sebenarnya pada 2 Jun 2022 baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengisytiharkan pada 2 Jun setiap tahun merupakan Hari TVET Negara. Jadi susulan itu, semua institusi di bawah kemahiran, iaitu seperti Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Belia dan Sukan dan juga Kementerian Sumber Manusia bersama-sama memperkasakan lagi TVET ini. Jadi tidak ketinggalan, Unimap juga bersama-sama dengan harapan dan juga impian daripada kerajaan untuk memperkasakan TVET. Bersama dengan saya di studio ialah 3 orang daripada Unimap, iaitu saya bersama dengan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Unimap, Profesor Insinyur Dr. Rizal Afendi, Cik Ismail, dan juga bersama dengan Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Syahriman Abu Bakar, Ketua Pusat Kecemerlangan Pendidikan dan Teknologi Sukan Pemutaran Motek Unimap, dan juga di sebelahnya kita bersama dengan Cik Rishan Murali, pelajar sarjana Sains Kejuruteraan Mekanikal Unimap. Assalamualaikum, selamat pagi. Jauh datang daripada Perlis ni, naik motor tu ke? Tapi sampailah kan kalau di sini boleh. Nak bawa harum manis tak ada masalah. Oh, harum manis pun boleh. Itu kita dah dengar tu, tapi awak tak? Habis musim. Tapi ialah bercakap mengenai musim sekarang ni, memang tengah musim TVET. Sana dan sini kita berbicara mengenai TVET, apatah lagi setelah Perdana Menteri mengisytiharkan 2 Jun ialah Hari TVET Negara. Jadi saya pasti Unimap juga tidak ketinggalan untuk bersama-sama menyahut seruan ini. Tapi sebelum tu kita nak bercerita juga mengenai apa itu sebenarnya TVET dan mengapa TVET ini sebagai satu elemen yang cukup penting untuk diperkasakan dan juga untuk meningkatkan lagi kemampuan dan juga ekonomi Malaysia. Okey, terima kasih Syafiqah. So seperti mana kita sedia maklumlah, TVET ni menjadi satu agenda utama negara sekarang ini, yang mana kerajaan sendiri telah menubuhkan Majlis TVET Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Yang mana dianggotai oleh pelbagai kementerian dan juga beberapa industri. So ini menjadi satu fokus utama negara, yang mana TVET ini akan menjadi satu niche area untuk meningkatkan teknologi mahir di dalam Malaysia kita sendiri. Dan juga baru-baru ini diadakan Minggu TVET Negara, yang mana kita ingin mewar-warkan kepada semua masyarakat tentang pentingnya TVET ini di dalam negara kita sendiri untuk membangunkan negara kita. Dan sudah pastinya seperti mana kita sedia maklum, negara kita ni, sektor perindustrian ni, dia masih lagi memfokuskan kepada sektor pengeluaran, bukannya sektor pencipta. Justru kita memerlukan jurutera teknologis yang mana berkemahiran tinggi untuk mengendalikan sektor perindustrian dalam industri pengeluaran itu sendiri. Ya, betul. Saya mengambil daripada apa Prof katakan apabila kita bercerita mengenai TVET, ramai yang berfikir mengenai kemahiran kecantikan, memasak, menjahit, tetapi sebenarnya kemahiran ini juga ada kemahiran tinggi seperti mana yang Unimap sedang lakukan sekarang ini. Jadi kita nak beralih kepada doktor untuk bercerita mengenai kemahiran tinggi, khususnya apabila sekarang ini kita lebih memfokuskan kepada bidang teknologi, robotik, dan seperti mana yang kita boleh lihat motor itu tadi. Pandangan doktor? Okey, terima kasih Syafiqah. Selamat pagi Malaysia, salam daripada Unimap. Kami melihat teknologi-teknologi tinggi ini penting. Dia bukan saja teknologi yang berkaitan dengan apa yang kita maksudkan sebelum ini, tetapi teknologi ini diperlukan untuk membangunkan Malaysia selepas ini. Apa yang kita gunakan, apa yang kita belajar daripada
sistem yang kita develop ini, kita memerlukan apa yang saya belajar dulu. Saya 11 tahun di Jepun, belajar bersama di Jepun, universiti di Jepun dalam sistem design, dan juga dalam 6 tahun bersama dengan industri Jepun. Jadi apa yang diterapkan daripada pembelajaran sana, salah satu yang saya ingat adalah you learn by doing. Mereka mengatakan kepada saya tak ada cara lain untuk memastikan kita sentiasa cekap, kita sentiasa bermotivasi, kita kena buat sendiri. So adalah biasa bila kita tengok di sana daripada engineer sampailah ke atas, mereka boleh membuat segala kerja. Jadi apa yang saya cuba sangkutkan dengan TVET ini, teknologi yang kita develop sini adalah teknologi yang kita kembangkan bersama dengan pelajar. Ia ada relationship bersama dengan industri. Jadi apa yang kita ingin terapkan, kita melakukan banyak kerjasama dengan industri, mewujudkan industri di dalam UniMap semata-mata untuk membolehkan pelajar mempunyai kemahiran di industri-industri seperti otomotif, perkilangan dan lain-lainnya. Apabila pelajar terdedah dan melakukan sendiri aktiviti tersebut, mereka akan mendapat keyakinan diri, dan bila mereka pergi untuk bertemu duga, mereka dah tahu ini kami sebagai seorang jurutera graduan TVET, kami boleh mereka cipta dan juga boleh melakukan kerja-kerja mempunyai high skill sendiri. Jadi itulah yang kami nak student-student kami supaya boleh sehingga boleh meningkatkan teknologi di industri dan juga Malaysia secara amnya. Okey, saya nak beralih kepada Rishan, sebab kalau kita boleh lihat selalunya pelajar ni bila habis sahaja SPM, mereka bercita-cita untuk masuk ke IPTA atau IPTS, tetapi dalam bidang yang lebih teoretikal, mereka tidak memikirkan untuk masuk ke bidang kemahiran ini. Tapi macam Rishan sendiri sudah pun bersama-sama dengan UniVet, bagaimana Rishan melihat bahawa TVET ini sebenarnya berpotensi untuk seorang pelajar itu? Okey, terima kasih. Daripada pandangan graduan daripada saya sebenarnya, TVET mempunyai sebuah impak yang sangat tinggi kepada semua pelajar secara khususnya. Kami sebenarnya diberi exposure daripada year 1 sampai year 4 jika kita belajar undergraduate, dan sebagai saya pelajar master, kami akan diberi peluang untuk bekerjasama dengan pihak industri secara langsung. Ya, betul. Apabila kita bekerjasama dengan pihak industri, kita akan dapat melalui semua aktiviti-aktiviti hands-on di mana kita secara langsung dapat menepati kehendak industri juga. Dengan menepati kehendak industri, kita dapat menyediakan diri kita untuk sedia sebelum menjejak kaki ke alam pekerjaan lah. Betul? So di mana saya ingin kongsikan satu contoh untuk menghasilkan motosikal retro triple dan juga REV itu yang motosikal elektrik. Kami sudah diberi peluang untuk pergi ke tempat industri tersebut dan belajar semua cara untuk memasang, untuk membuat, dan juga cara-cara untuk membuat eksperimen secara langsung dan bukan berlandaskan secara teori saja. So hal ini secara tidak langsung akan membolehkan kami untuk sediakan diri kami untuk membolehkan kami belajar secara langsung, belajar secara teori dan juga secara praktikal, secara tidak langsung. Hal ini juga seperti yang Prof katakan tadi, dapat menepati keperluan industri dan membolehkan kami untuk lebih majulah pelajar-pelajar lepas ni. Kalau berdasarkan apa yang dikatakan oleh Rishan, kita nampaklah sebenarnya TVET ini memang cukup untuk mempersiapkan seorang graduan itu untuk menempuh alam pekerjaan. Tapi satu cabaran ni apabila kalau mereka belum lagi masuk TVET dah ada spekulasi macam-macam. Jadi bagaimana sebenarnya Prof, kita nak meyakinkan bukan sahaja masyarakat, bukan sahaja kepada belia, tetapi ibu bapa. Sebab ibu bapa ni dia pantang sikit bila dengar kemahiran kemahiran. Allah, hadiah Allah tu ada, Prof. Okey, sebenarnya TVET ini bukan sahaja UniMap yang menawarkan pelbagai program bermula daripada ijazah, diploma, ijazah dan juga sehingga master dan PhD, tetapi juga kita ada 11 kementerian, pelbagai kementerian yang menawarkan program TVET. Seperti mana Syafiqah katakan tadi, itu betul lah. Ada yang beautician, ada yang memasak dan sebagainya. Itu adalah skill set yang ada di bawah program-program TVET. Dan program TVET ini dirangka khusus yang mana kita mendapatkan input daripada stakeholders kita, daripada industri dan juga ibu bapa juga, dari segi untuk membangunkan kurikulum tersebut. Dan uniknya TVET ini, seperti mana yang diterapkan di UniMap ini, kita melaksanakan konsep work-based learning, WBL.
pengajaran berasaskan kerja yang mana pelajar ni berpeluang untuk ditempatkan di pihak industri selama hampir setahun untuk memberi pendedahan dan juga pengajaran secara praktikal seperti mana Rishan katakan tadilah, dia ada peluang itu. Inilah kelebihannya program TVET berbanding dengan program-program yang lain lah. Macam itulah. Dan macam hari ini juga kita berikan penumpuan kepada kemahiran tinggi. Dan ini apa yang dilaksanakan di UNIMAP sendiri. Betul. Mungkin doktor boleh huraikan mengenai apa sebenarnya program yang ditawarkan dalam kemahiran tinggi ini dan juga bagaimana sebenarnya penglibatan dalam penghasilan motor yang berada. Tadi Ridwan tegak naik motor tadi. Kita menyediakan sebagai contohnya daripada kita ada pelbagai fakulti. Jadi saya bagi contoh saya lah. Saya walaupun saya daripada Center of Excellence Automotive dan Motorsport, kita buat research directly penyelidikan dan pengkajian mengenai automotif. Kita di bawah fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal FTKM, kita mempunyai sijil-sijil seperti otomotif dan welding. Jadi saya ingin berkongsi ceritalah di UNIMAP kita ada kursus welding secara TVET. Tadi Syafiqah ada kata pasal mak bapak kerisauan dan lain-lain. Saya rasa mak bapak patut tahu bahawa setengah skill yang kita belajar, contohnya daripada kursus welding dan juga bersama dengan welding professional, di mana ia boleh menawarkan gaji sebanyak gaji permulaan yang dalam 5 ataupun 6,000 ringgit, 6,000 US dollar. Permulaan dan dia boleh mencapai sehingga 30 ataupun 40 ribu dolar, bukan saja di Malaysia tapi di tempat-tempat yang lain. Jadi kemahiran tinggi ini dia adalah sesuatu yang diperlukan. Kalau kita tengok kalau dia contoh kalau kita sebut dia nama technician tetapi NASA technician, dialah yang membuat kalau macam di negara-negara macam contohnya di Amerika, technician walaupun disebut technician tapi ia adalah skill tinggi yang membina angkasa, kapal-kapal angkasa. Jadi tujuan itulah aspirasi kerajaan Malaysia ni, dia nak pergi ke arah high technology. China dah pergi ke bulan dan negara-negara lain. Jadi kita tak boleh lagi berharap hanya semata-mata teori semata. Kita perlukan teknologi tinggi untuk memastikan Malaysia ni melonjak sampai ke bulan jugalah, insya-Allah. InsyaAllah. Betul. Kalau belum sampai bulan pun yang penting motor dah sampai sini dah. Daripada Perlis sampai sini. Betul. Kita nak tunjukkan student kita aplikasi ni dia boleh membina sama motor ni. Bila dalam interview dia kata, "Tuan, saya dengan UNIMAP kami dah buat motor." Jadi kalau dengan syarikat tuan ni saya yakin saya boleh memberi terbaik untuk tuan. Lebih daripada itu lagi. Yang kita nak. Student kita cakap motor pun kami dah buat. Rishan mungkin boleh jelaskan lebih lanjut mengenai dua motor yang ada di studio kita ni, Rishan? Ya, terima kasih. Pembangunan motosikal REEV dan juga motosikal retro triple lace ini melibatkan ramai pelajar dan juga pensyarah dari UNIMAP dengan ada collaboration dengan pihak industri yang membolehkan pelajar terlibat tersebut untuk mendapatkan pengalaman dunia sebenar ataupun real world experience. Okey, di dalam motor ni ada banyak komponen yang dihasilkan melalui penyelidikan seperti chassis, sistem intake dan sistem exhaust, di mana kebanyakan kaedah yang digunakan ialah menggunakan kaedah FEA iaitu Finite Element Analysis dan juga kaedah CFD iaitu Computational Fluid Dynamic Analysis, di mana pada pendapat saya kedua-dua kemahiran untuk menguasai kedua-dua analisis ini amat penting kerana ia dianggap sebagai satu kriteria yang amat penting oleh pihak industri secara khususnya untuk menghasilkan sesuatu produk yang baru. So dengan adanya kolaborasi dengan industri, kita dapat mendalami kemahiran kita dalam sesuatu dalam kedua-dua analisis tersebut. Selain daripada dua motor ini, apa lagi di antara projek yang dijalankan oleh pihak UNIMAP? Dia sebenarnya kita pelbagai lah. Ini contohnya daripada tim mechanical automotive yang mana melahirkan atau menghasilkan motor. Kita juga ada projek-projek yang lebih kepada konsep electronic base. Contohnya smart farming, smart system dan sebagainya. Juga kita dedahkan pelajar kita dalam bidang-bidang yang berkaitan lah. So di UNIMAP ni sendiri kita ada pelbagai bidang kejuruteraan dan teknologi yang mana merangkumi
kami electrical, elektronik, mechanical, civil dan juga awam lah. Yang mana akan memberi impak lah kepada keperluan tenaga mahir di dalam Malaysia itu sendirilah. InsyaAllah. Kita bercakap mengenai teknologi dan juga inovasi. Saya nak bertanya kepada doktor lah. Sebab tadi Rishan dia beri secara general apakah sebenarnya dua motor ini dan juga bagaimana pelibatan pelajar dalam projek ini. Tapi doktor boleh terangkan lebih lanjut guna sistem apa motor ni sebenarnya? Senyap je bunyi dia, tak ada apa. Kalau Syafiqah tengok dua biji motosikal tu, yang merah tu menggunakan enjin 173cc. Itu adalah projek pertama kita pada 2016 bersama dengan Modernas Unimed Research Lab. Jadi projek yang motor silver ni pula, ia adalah lanjutan daripada projek yang pertama itu, cuma diletakkan elektrik. Okey, jadi itu adalah geran daripada MITI dinamakan High Value Added and Complex Product Development Grant. Grant Ya, grant. Yang diketuai oleh MIMOS dan bersama dengan Modernas dan Unimed. Jadi oleh itu, apabila kita bekerjasama dengan industri, macam saya katakan tadi, dia pelajar-pelajar ini dia dapat belajar, pelajar dan staf Unimed dapat belajar bersama industri. Yang tu yang kita nak, soft skill tu. Jadi bertanyaan dengan kelebihan motosikal ini, dia ada 3 parti utama, MIMOS, Modernas dan Unimed. Jadi kelebihan motosikal yang terbaru ini adalah ia boleh pergi sejauh 300 km daripada lab test. Daripada lab test 300 km. Motosikal elektrik biasa dia boleh pergi dalam 70-80 km. Okey. Motosikal enjin biasa boleh pergi mungkin dalam 200 km lebih. Tetapi gabungan antara elektrik dan power generator daripada petrol memungkinkan motosikal ini pergi kepada 330 km dengan kos penggunaan sebanyak 6 sen setiap kilometer. Dah macam promote. Saya pula tertarik. Rishan kena buat berapa banyak lagi. Mungkin ramai nak beli. Jadi itu di samping dengan IoT sistem, you boleh gunakan handphone untuk on dia, off dia. You boleh tahu kat mana dia berada. Kalau sebagai pemilik fleet, you ada contohnya, you ada satu syarikat dan di mana menggunakan motosikal ini untuk menghantar barang. So you boleh monitor ke mana dia pergi, efisiensi, macam mana penggunaan minyak dan tenaga oleh pekerja-pekerja supaya memastikan optimization of dia punya costing dan juga pelbagai lagi yang kita boleh gunakan IoT. So kalau contohnya kalau motosikal ni hilang, kita dengan sekejap saja kita boleh deactivate dia dan matikan dia dan tahu kat mana lokasi dia berada. Senanglah saya nak cari orang lepas ni. Kat mana tu? Tahu bahaya nak sikit tipu. Okey, jadi kita nampak sebenarnya perkembangan dan juga evolusi TVET ini daripada dulu macam saya katakan tadi kulineri, kecantikan, menjahit, tapi kini ada pula kemahiran tinggi. Jadi mungkin boleh kongsikan sebagai untuk mengakhiri segmen kita hari ini, Rishan kata-kata kepada adik-adik belia di luar sana supaya untuk melihat TVET ini sebagai satu peluang yang cukup baik untuk belia, khususnya untuk kebolehpasaran mereka. Okey, kata-kata yang saya ingin sampaikan pada pelajar yang akan datang ataupun pelajar yang masih belajar di universiti di peringkat ijazah ke pasca siswaza ke, satu benda sajalah, jangan sesekali anggap soft skill ini sebagai sesuatu benda yang tidak perlu kita kuasai walaupun kita sudah membuat kita sudah mendapat degree ataupun master ataupun PhD, tak kisahlah. Mana-mana pun kalau soft skill ataupun skill-skill teknikal yang basic ni kita tidak mahir ataupun kita tak tahu langsung, agak sukar untuk kita melakukan pekerjaan di industri sebab mana-mana industri pun memerlukan soft skill dan skill-skill tersebut. Saya ingin share satu insiden yang berlaku apabila saya bekerja di sebuah company dulu, di mana di company tersebut kami akan diarah untuk monitor sesebuah projek untuk membuat pemasangan sesuatu produk. Namun jika kita tidak tahu bagaimana dia punya teknik untuk welding ataupun teknik untuk drilling ke apa benda-benda basic, kita tidak dapat memastikan technician yang welding ataupun technician yang pasang benda tu dia akan pasang dengan betul ke ataupun tidak. Walaupun kita sebagai engineer yang design benda tersebut. So sebab tu kita masih memerlukan semua dia punya skill-skill tersebut untuk memastikan kebolehpasaran graduan selepas
mereka habis belajar dan untuk menjejak kaki ke alam pekerjaan. Saya setuju dengan Perishan katakan tadi, kata kunci dia adalah soft skill. Sebab dalam kemahiran ini juga kita akan mendidik dan juga mengajar belia di luar sana untuk cara berkomunikasi, dari segi kepimpinan. Kalau bijak dari segi teori saja tapi tak boleh nak mempromosikan diri, nak menjual diri di luar sana pun tak laku juga. Itu tak dapat kerja. Apa pun terima kasih saya nak ucapkan kepada Profesor Insinyur Dr. Rizal Afendi, Cik Ismail, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi UNIMAP, juga Profesor Madya Insinyur Teknologi Dr. Syahriman Abu Bakar, Ketua Pusat Kecemerlangan Pendidikan dan Teknologi Sukan Pemotoran Motek UNIMAP, dan juga yang peta berkata-kata di sebelah sana, Rishan Murali, pelajar sarjana Sains Kejuruteraan Mekanikal UNIMAP. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih kerana sudi membawa 2 motor ini daripada Perlis datang ke sini. Terima kasih UNIMAP. Okey, daripada UNIMAP Perlis, kita nak terus sahaja ke Sabah. Ini kita nak bersama dengan rakan kita di Penampang. Pertubuhan Peladang Kawasan Penampang bantu jana pendapatan. Bagaimana mereka menjana pendapatan, kita nak bersama dengan Zarif Sofia. Silakan Zarif.